Okay, Assalamualaikum. Apa khabar? InsyaAllah insyaAllah untuk malam ni. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya insyaAllah untuk malam ni. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, untuk malam ni saya Maisarah daripada cikguclosing.com. So malam ni adalah siri yang pertama untuk berkaitan dengan cash flow. Okay, kes yang berkaitan dengan cash flow. Okay, so kita punya topik malam ni. Okay, kita punya topik malam ni adalah topiknya adalah cash flow sangkut walaupun ada ejen yang ramai. Okay, so first nak tanya yang dekat page, dengar tak dulu sebelum cikgu share lanjut, nak tanya dengar ke tak dulu yang ada dekat page lah, yang ada dekat page. Dengar tak? Dengar. Okay, Alhamdulillah. Right. So, wah. Okay, so siapa yang ada dekat page ni? Okay, Wahida. Mei pun ada juga. Okay, Mei. Lepas tu Ain Arif. Izzati. Cici pun ada juga. Okay. So, terima kasih banyak pada yang join sesi ni. Okay. So, okay. So, untuk setiap Rabu ni cikgu plan lah mulai 2022 ni untuk orang kata berkongsi lah apa yang cikgu tahu dan telah alami dan daripada pengalaman-pengalaman jugalah. Okay. So, insyaAllah kebanyakan ramailah yang cikgu jumpa ataupun klien-klien cikgu, kebanyakannya dia bukan isu tak boleh buat sale. Mereka ni adalah power dah buat sale. Mereka sangat power dalam buat sale ni, memang orang kata sangat-sangat power lah. Okay, sangat-sangat power dalam buat sale. So mereka rasakan sebenarnya sales tu hari-hari ada mereka buat. Tapi bila hujung bulan, bila hujung bulan je, problem dia tak tahu duit tu tengok-tengok macam tak cukup. Tengok-tengok macam tak cukup. So, ada ke yang mendengar sekarang, tengah mendengar sekarang, situasi dia hampir sama. Jualan rasa macam setiap hari pun ada. Tapi bila hujung bulan tu, tolak tu, tolak ni, rasa macam
Mana pergi duit ni sebenarnya? Okay. So biasanya cash flow sangkut ni dia ada petanda-petanda dia. Macam kita lah kalau nak demam kan kita rasa tak sedap badan apa semua. So sama juga dengan cash flow ni. Dia ada petanda dia. Petanda dia ni antaranya yang rasa lah simptom dia. Simptom dia yang pertama, bila nak hujung bulan je risau. Risau hujung bulan. So ada ke kes kat sini? Bila dekat-dekat dengan nak hujung bulan risau. So ada ke kat sini? Yang mengalami situasi ni lah. Risau bila dekat hujung bulan. Okay, lepas tu yang kedua, dia punya simptom dia seterusnya adalah selesaikan gaji staff dulu dan gaji sendiri tu terpaksa hold. Gaji sendiri terpaksa hold sebab tengok apa akaun tu kurang cantik. Tu simptom yang kedua dah. Simptom yang ketiga ni adalah tiada simpanan khas untuk company. Maksudnya saving untuk company tak ada. Tiap bulan buat jualan, duit masuk, tolak bayar semua, komitmen semua, and then tak ada simpanan. Dah buat dah 10 tahun dah ni. Dah buat 10 tahun dah. Tapi tak ada simpanan. So, adakah ketiga-tiga simptom ni pernah berlaku pada anda? Adakah ketiga-tiga sistem ni pernah berlaku pada anda? So kalau anda pernah alami salah satu simptom, so kemungkinan cash flow anda nak kena baikilah. Okay. So boleh tolong komen setakat ni jelas tak? Okey ke setakat ni? Alright, okay. Terima kasih Cici. Okay. Right. So, kenapa cash flow ni boleh jadi sangkut? Okay, boleh jadi sangkut. So, biasanya ni berlaku pada yang buat sistem agent ataupun yang biasa-biasa. So, kebanyakannya dia kenapa jadi tidak kira kos dengan betul dan tepat. Tak kira kos. Tadi pun ada, petang tadi ada salah seorang klien cikgu, dia nak buat setup baru untuk sister agent. Dia tanya, cikgu, saya harga kos berapa yang tadi dia tanya, RM15 ni kalau saya jual RM18 ni, cikgu rasa okey tak costing macam ni untuk produk makanan? So jawapan cikgu adalah cikgu tak boleh nak advise kalau cikgu tak tahu kos secara detail. Kos secara detail ni maksudnya bukan kos produk sahaja. Kos bisnes anda untuk kata jual produk tu, termasuklah gaji, staff, overhead, utilities, packaging, marketing. So itu adalah termasuk dalam kos-kos semua. So cikgu punya jawapan ringkas lah. Sebab kadang-kadang ada orang tanya macam tu. So siang tadi ada tanya. So cikgu jawab ringkas juga. Cikgu cakap maaf lah. Cikgu kalau bagi data yang macam tu, cikgu tak boleh nak advice. Sebab cikgu kena tengok data dulu. Okay, yang kedua adalah silap letak harga ataupun package agent. Ada yang buat sistem agent tak kat sini? Ataupun ada founder tak kat sini? So harga ni tak pernah kaji. Tengok je, rasa-rasa pergi beli daripada kilang RM20,
keluar daripada kilang, rasa nak letak RM30, letak RM30. Rasa nak letak RM50, letak RM50. Rasa nak letak RM70, letak RM70. Dan tak tahu kenapa letak harga sedemikian. So sebenarnya untuk kita letak harga ataupun untuk kita buat package agent ni, dia sebenarnya ada formula dia. Supaya kalau kita letak harga yang terlalu rendah, sebenarnya memanglah bagus. Ada bagus dia. Mungkin orang suka, mungkin mudah jual. Tapi mungkin dari segi satu side lagi yang kita tak nampak adalah kemungkinan besar bila kita nak expand atau bisnes kita nak berkembang, tak boleh nak berkembang sebab kita tak cukup margin, kita tak ada margin yang mencukupi. Kita tak cukup margin. Contohnya kalau package agent, ada juga yang package agent ni start dengan RM5-60. So bagi cikgu ni tak sepatutnya begitulah. So bila kita letak harga terlalu rendah pun bukan tak bagus. Tapi kat sini soal harga tinggi atau rendah itu bukan soal dia. Soalnya adalah kita letak harga tu menepati tak business model yang kita nak bentuk. Contoh, kalau kita menggunakan team sale. So ada tak yang gunakan team sale kat sini? Boleh komen tak? You all semua ni yang tengah tonton sekarang ni, system agent ke, team sale ke, ataupun distributor ke, ataupun macam mana? So boleh, kalau boleh komen tu mungkin cikgu boleh bagi a few pandangan lah. So harga ni kalau untuk system agent dia lain. Kalau kita jual retail sahaja, lain. Kalau kita menggunakan team sale, in-house punya team sale, lain dia punya formula dia. Maksudnya, kita tak boleh sesuka hati tengok, orang jual 20, aku nak jual 20 juga . So Hafizah bagi tahu baru cadang nak buat team sale. Okey Hafizah, bagus tu. Kalau Hafizah nak buat team sale, formula untuk team sale dia tak sama dengan sistem agent. Team sales ni kita perlu bayar gaji. And then kita perlu buat marketing. So dia ada cost, allocation cost dekat marketing. Dia perlu allocation cost untuk bayar gaji, bagi commission dekat team. Dan ada bonus lah kalau team capai target apa semua. So dia ada formula lain, formula harga tu. Kalau untuk sistem agent, kita tak bayar gaji. Kita tak ada kos bayar gaji agent. Kecuali kita ada staff lah. So kita punya kos marketing lebih banyak kepada sama ada reward dan juga training. Marketing adalah buat tapi tak se-heavy kalau kita buat team sale. And then kalau contoh ada tak kat sini yang plan nak guna e-commerce? E-commerce sekarang ni orang duk sebut e-com. Mungkin ada yang tertanya-tanya e-com tu apa? So business yang direct terus melalui orang kata website. Okay, melalui website. So kalau e-commerce ni pun biasanya e-commerce ni dia agak besar dekat kos marketing juga. Marketing nak set up web page, nak set up, dia perlukan orang kata digital marketing yang technical yang orang kata tip-top lah. Okay, tip-top. So jika sekarang ni tengah dalam fasa cash flow sangkut, cikgu nak cadang buat 3 perkara ni. Okay. Boleh follow setakat ni. Okay. So yang pertama, apa benda yang cikgu nak cadangkan? Okay. So yang pertama, bagi yang case tengah cash flow tak berapa cantik. Okay. Yang pertama adalah perlu kira segala mak nenek kos. Ni contohlah. Ni contoh profit and loss.
So jualan masuk daripada mana, revenue daripada mana, perbelanjaan apa dia. Ni contoh stok produk, marketing berapa, reward berapa, office rental, business cost, accessories, book, ada buat team building ke, ada buat celebration ke. Kan kalau kita buat assistant agent, nak celebrate agent, nak celebrate team, petrol, cukai, LHDN, tax lah. So gaji ni siapa, staff 1, staff 2, utilities apa. So kita perlu kira segala cost kita dan kita perlu tengok profit and loss. Adakah kita buat profit atau kita tak ada profit. So cikgu pasti yang tengah tengok ni dah ada profit and loss ni. Ada sesiapa yang belum ada profit and loss, tak pernah buat profit and loss? So kalau cash flow tengah tak okey, cara yang pertama adalah kena kira segala jenis cost dan masukkan dalam profit and loss. Okay, untuk profit and loss ni mana-mana yang ambil package assistant agent, InsyaAllah cikgu akan bagi template percuma lah. So ada je template ni. So kalau yang join live ni juga nak dapatkan template ni pun boleh. Tolong komen dekat situ. Nanti cikgu punya team mungkin akan boleh orang kata bantulah untuk distributekan template ni. Siapa-siapa yang nak template lah. Okay, so siapa yang nak template tu boleh komen nak mungkin cikgu punya team boleh bantulah untuk kita ada template ni. Tapi kalau yang mana masuk assistant agent, kita akan bagilah template ni. Okay, yang kedua adalah untuk kita kira cek semula harga ataupun package agent. Okay. Caranya contoh kita nak check semula harga atau package ni. Biasanya kalau untuk system agent, COGS, cost of goods sold. Maksudnya cost kita tu macam kat sini Cici, siapa lagi yang buat system agent ni? Yang cikgu nampak kat sini, yang cikgu kenal tu May. COGS ni kalau boleh kita tak nak lebih daripada 10% lah. COGS, kita master stockist. Kalau kita stockist, tak dapatlah COGS dengan cost 10%. Biasanya kalau stockist, cost COGS saja dalam 50%. Lebih kurang lah, lebih kurang. 50 ataupun 40%. So ini formula yang cikgu tunjuk ni adalah untuk founder lah. So founder biasanya COGS dia lebih kurang 10%. Marketing cost yang perlu diallocate-kan adalah reward dan juga training. So biasanya akan libatkan lebih kurang 30%. And then overhead. Overhead ni gaji lah. Gaji, sewa, warehouse dan sebagainya. Biasanya 20%. Dan profit ni biasanya 30%. Dan biasanya akan ada buffer 10% lah. So kalau founder menggunakan formula ni untuk revise price, untuk letak package agent, insyaAllah founder akan dapat cash flow yang agak selesa lah. Yang agak selesa. Tapi untuk stockist, untuk masa stockist pun boleh dapat profit yang agak selesa juga. Cuma dia ada formula lain. Okay. So biasanya bab harga ni, bab nak setting harga ni, cikgu ada explain lah dalam package system agent cikgu, dan mana-mana yang akan bersama dengan cikgu malam esok untuk coaching system agent, insyaAllah cikgu akan sentuh secara detail. Ini contoh lah. Okay, ini contoh. Ini contoh. Okay. So kalau nak tanya tentang harga setting ni, formulanya cikgu dah explain dalam cikgu punya modul system agent lah. Cikgu dah system agent. Okay, yang ketiga adalah bila dah buat yang pertama, dah buat yang kedua,
Yang ketiga adalah benda yang wajib disemak adalah costing, segala kos. Okay, jualan berapa, profit berapa. Sebab kita nak tahu gross kita berapa. So kalau kita buat bisnes, kalau kita tak buat untung, tu bukan kita buat bisnes tu. Orang kata tak tahu nak kata apa. So bisnes ni biasanya kita nak gross profit minima 30%. Jadi langkah yang cikgu yang dengar tengok ni tengah negatif, tak apa. Yang penting buat dulu sebab bila buat ni insya-Allah akan diberi, Allah akan izinkan ilham macam mana kita nak perbetulkan kita punya cash flow tu. Okay. So yang penting kita kena clarify dulu. Okay, kita kena clarify dahulu. So ini contoh lah. So kena check lah jumlah kos, jualan berapa, profit berapa, gross berapa. So kita kena minimum gross kita ni 30%. Sebab kadang-kadang macam cikgu meletakkan net profit. Kita nak net 30%. So itu kita punya target lah, 30%. Minima 10% adalah net. Profit bersih. Okay. Right. Ada soalan ke setakat ni? Cikgu ada masa 2 minit je lagi ni. Sebab pukul 9 suku cikgu ada training dengan satu company lain malam ni. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan, cikgu boleh terima satu soalan je, satu atau dua soalan daripada yang menonton di page. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Right. So mana-mana yang nak lagi tips sister agent, tadi cikgu ada komenkan form untuk diisi. So boleh isi form tu, insya-Allah akan dapat tips tu direct kepada email. Okey, akan dapat direct tips dekat email. Okey, cikgu lupa nak pin cikgu punya komen tadi. Okey, ada soalnya. If Wah tanya, boleh saya tahu buffer tu untuk apa? Buffer ni banyak kegunaan dia, Puan. Buffer ni kemungkinan kita boleh jadikan simpanan syarikat, dan buffer ni juga kemungkinan kita reserve untuk benda-benda yang emergency. Contohnya yang baru berlaku ni adalah banjir. So kes banjir ni ramai yang terlibat, banyak barang-barang rosak. So kalau kita tak ada buffer, macam mana kita nak reoperate kita punya company lah sekiranya ada apa-apa. So dan buffer ni penting untuk orang kata kita dapat walaupun kita ada halangan, insya-Allah kita boleh buat run bisnes kita dengan baik. Maksudnya kita boleh run dengan baik lah. So buffer ni memang sangat-sangat penting. Ada orang dia tak pernah reserve pun untuk buffer ni. Macam cikgu, buffer kita sediakan untuk bayar gaji, tim apa semua, at least berapa bulan. So kita adalah kalau ada apa-apa berlaku, so kita ada reserve cash untuk company to operate. Contohnya macam kes COVID, company ada certain company tak boleh buka. So kalau kita tak ada buffer, kat mana kita nak korek tu? So itu antara kegunaan buffer lah, Puan Ifah. Okay, so cikgu rasa tu sahaja yang yang cikgu boleh share untuk kali ni. Minta maaf kalau ada salah silap daripada cikgu. So mana-mana yang nak tentang tips lagi daripada sister agent ni, okay,
tip lagi daripada sister agent ni. Cikgu harap sangat anda boleh apa isi form yang cikgu baru nak pin. Okay, boleh isi form tu. InsyaAllah akan dapat direct terus kepada email anda. Okay, terima kasih banyak kepada semua yang tengok live sekarang. Okay, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita akan jumpa next sesi. Next sesi cikgu akan bagi tahu pada minggu hadapan hari Rabu mana-mana yang dah ada dalam broadcast CEO tips tu, cikgu akan bagi tahu kat situ. InsyaAllah. Okay, so jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. All the best. Goodbye. Bye. Okay, jumpa lagi.